Di dua kotak tu ada takrir dipanggil. Ada ditulis tu kan tepi tu. Macam ada nota sikit lah maksudnya. Ataupun dipanggil hasyiah. Itu biasalah mana-mana kitab nama pun gitu dia berjalan. Okey. Jadi kita tengok muka surat satu sikit. Yang bawah sekali tu. Maka takrirat yang di tepi ini takrirat yang bahagian tepi tu ada tulis bahagian tepi luar kotak tu. Di tepi ini kitab bagi Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Zain Al-Fattani. Syekh Ahmad lah suhunya. Syekh Ahmad Al-Fattani ni memang suhu lah. Dia orang Fattani yang dia ni juga duduk lama belajar mengaji di Mekah. Tengah kata siapa puluh-puluh tahun, 30 tahun. Dan dia ni juga merupakan guru kepada Tok Kenali. Tok Kenali Kelantan tu lah. Ni Syekh Ahmad ni antaranya antara guru penting lah bagi Tok Kenali tu. Kerana Tok Kenali pernah pergi belajar di Mekah dengan dia juga. Dengan Syekh Ahmad ni. Syekh Ahmad ni dia alim dalam beberapa bidang ilmu lah. Bukan saja alim dalam bidang tauhid, termasuklah bidang fiqahnya, bidang nahwu, ilmu bahasa Arabnya. Termasuklah bidang perubatan. Ini Syekh Ahmad ni. So dia ni. Dan nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan Syekh Ahmad ni, boleh tengok ataupun boleh baca manuskrip ataupun tulisan yang ditulis yang dikarang oleh cucunya. Cucunya learning tak tahu ada tak lagi. Hari tu Zul dah dengar-dengar ceritanya. Iaitu Syekh Wan Sorib dia panggil. Syekh Wan Muhammad Sorib. Itu penulis suhu lah orang Kelantan. Dia ada silsilah. Hari belah-belah Syekh Ahmad lah, cucu dia. Cucu pada Syekh Ahmad. Syekh, nama dia Wan Muhammad Sorib. Dia banyak menulis berkaitan dengan tokoh-tokoh alim ulama Nusantara. Ini Syekh Muhammad Sorib ni. Boleh rajak lah tulisan-tulisan dia. Baik, kita sambung kitab kita ni. Hari tu kita berhenti kat mana? Wabihi nasta'in. Baru nak masuk situ dah. Hari tu bismillah je rasa. Hari ni kita sambung dalam kurungan atas tu, dalam kotak tu, bawah pada bismillah. Wabihi nasta'in. Dan dengannya kami minta pertolongan. Wabihi dan dengannya, yakni dengan Allah. Pasal dia mula kitab ni bismillah, dengan nama Allah. Maka waw tu waw ataf. Ataf dia panggil dari bismillah. Yang nak sambung. Nak sambung dari apa yang disebut dulu bismillah. Dan dengannya dan dengan Allah lah kita semua minta tolong. Itu hakikat dia. Alhamdulillahilladzi dalla biwujudihi jami'ul kainat. Dengan nama Allah yang maha murah lagi mengasih akan hambanya. Itu terjemahan dari atas tu. Bismillah. Dengan nama Allah
Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Murah lagi mengasih akan hamba-Nya. Allah bersifat Ar-Rahman, pemurah. Bahasa kita ni Maha Murah, pemurah. Murah dengan makna Allah beri kepada hamba-hambanya segala nikmat-nikmat. Sama ada nikmat berupa rohani ataupun jasmani. Terkadang dengan nikmat-nikmat ini jadi ujian bagi kita. Ataupun rezeki jasmani. Rezeki jasmani seperti makan minum. Murahnya Allah ni, dia bagi makan minum belaka kepada hamba-hamba dia, termasuklah kepada binatang-binatang pun boleh makan minum juga. Murahnya Allah. Tak ada suatu zat yang boleh beri macam tu selain daripada Allah. Tak ada. Zat Allah saja yang bersifat begitu. Bersifat Ar-Rahman. Dia boleh beri rezeki pada siapa yang dia kehendaki. Ada pada orang beriman pun dia beri makan minum. Kepada orang kafir pun dia beri makan minum juga. Hatta kepada binatang hayawan sekalipun, ikan di lautan pun ada rezekinya. Itu Ar-Rahman Allah Ta'ala. Pemurah dia panggil. Dan dia tak minta ganti balik hak dia beri tu. Dia beri makan, tak minta ganti balik. Itu pemurah Ar-Rahman Allah Ta'ala. Kemudian Ar-Rahim, yang ni khususiyah. Kalau Ar-Rahman, Allah bersifat dengan pemurah tadi, bersifat umum, maka Ar-Rahim bersifat khusus. Yakni Allah nak bagi nikmat kepada hamba-hambanya khusus kepada yang beriman saja. Nikmat ni untuk orang beriman saja. Yakni diberi balasan nikmat esok-esok di akhirat esok-esok dengan balasan syurga yang tidak terhingga. Itu Rahim. Sebagai tanda kasih sayang Allah Ta'ala, maka dia berilah balasan nikmat yang tidak terhingga itu. Itulah Rahimnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Aku memulai kitab ini dengan dia, kita minta tolong. Kita minta tolong itu, atau terjemahan wabihi nasta'in. Dan dengan dia kita minta tolong. Itu. Dengan dia, dengan Allah lah. Apa-apa hal pun kita minta tolong dengan Allah. Kena yakin, kena harap. Kena ada rasa raja'. Ada khauf, ada raja'. Maka penulis ni pun dia nak mengarang kitab, dia minta tolong dengan Allah. Bukan mudah nak menulis ni. Orang-orang ulama'-ulama' dulu ni. Keadaan semayang sunat dulu nak boleh menulis sesebuah makalah ataupun karya ataupun kitab. Minta pertolongan Allah supaya beri dia ilham, beri dia taufik. Pasal nak menulis ni bukan satu tugas yang mudah. Kerana orang belakang nak baca tu. Orang yang nak baca tu selepas dia mati kat gini, guana. Berbetulan tak dia nak tulis ni dengan syariat, dengan akidah. Sama tak dengan kehendak Allah dan Rasul. Gitu. Maka apa-apa termasuk kita ni pun minta tolong. Minta tolong dengan Allah. Alhamdulillah. Segala puji, atau terjemahan dia situ. Segala puji bagi Allah yang menunjukkan dengan wujudnya itu oleh sekalian kainat. Yani terjemahan dari
Alhamdulillahilladzi dalla biwujudihi jami'ul kainat. Tu matan asal tu. Alhamdulillah tu sehingga ke akhirnya tadi tu matan Ummil Barahim. Penulis kita ni Syekh Muhammad Zain terjemah dulu dan dia nak syarah. Akan datang dia akan syarah ni. Dia nak syarah, dia kena terjemah dulu. Syarah ni bahasa kita hurai. Syarah ni nak menghurai. Ada sakak-sakak tu dia kena pelepah biar jadi terhurai. Dengan harapan orang boleh faham. Syarah. Kalau di setengah-setengah universiti, sehingga dipinjam nama syarah ni jadi pensyarah. Pensyarah universiti-universiti tu. Pensyarah tu penghurai. Tu asal makna dia. Penghurai. Dia nak hurai satu-satu bab, satu-satu tajuk. Gitu. Baik. Segala puji bagi Allah. Itu perkataan Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan makna segala puji, hakikat sebenar puji itu adalah kembali kepada Allah. Puji, segala puji itu diterjemah dengan kalimah jamak sini. Maknanya segala jenis pujian-pujian itu kembali kepada Allah. Sama ada yang disebut dengan puji kita kepada Allah, dipanggil puji hadis bagi Khalik. Ataupun puji hadis bagi Qadim. Nanti dia akan sebut ni akan datang ni. Kita sebut sebentar lalu dulu. Ataupun satu puji kita memuji Allah, dia panggil puji yang baharu kepada yang sedia ada, yang qadim. Disebut dalam istilah kitab puji hadis, kita lah hadis yang baharu. Kita memuji Allah. Allah sifat dia qadim. Bermakna qidam. Kita memuji zat Allah yang qadim. Memang selayaknya kita puji dia lah. Dan sebab apa kita puji dia? Kerana segala sifat kesempurnaan itu ada pada dia. Hanya milik dia saja. Maka dialah zat yang berhak menerima pujian. Itu hakikatnya. Maka kita pun diminta puji Allah. Kita ni diminta memuji Allah. Maka setengah dari lafaz puji-pujian itu banyak. Di antaranya, Alhamdulillah. Termasuklah lafaz-lafaz puji-pujian yang lain. Zikir-zikir. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Itu lafaz-lafaz jenis puji-puji, zikir-zikir. Subhanallah. Pas sembahyang maghrib tadi, kita berzikir kan. Memuji zatnya. Mengagung-agungkan zatnya. Subhanallah, subhanallah. 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allah. Kita membesarkan dia. Memuji, membesar-besar. Dan diberi ganjaran pahala pula dia. Di sana ada banyak hadis-hadis mengenai kelebihan puji-pujian ataupun zikir-zikir. Seumpama ini. Macam zikir 33 kali ini selepas sembahyang. Subhanallah, subhanallah. Di antaranya maksud hadis yang Nabi cerita, barang siapa yang selepas sembahyang dia tidak berganjak lagi, siapalah dia baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Dan disambung dengan tahlil. Yani, La ilaha illallah.
Biasanya belah-belah Nusantara kita ni, dia sebut Allahu Akbar tadi tu, 33 kali tu, ada tahlil hujung tu. Macam mana? Contoh, Allahu Akbar, cukup tu 33 tu. Allahu Akbaru kabiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah di situ. La ilaha illallah tahlil dipanggil. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau kama qala, atau seumpamanya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Kata Nabi, orang yang amal seumpama itu tadi diampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi bersih semulalah kita. Kalau ada buat di celah-celah semayang tadi tu, ada terbuat dosa-dosa, diampunkan dengan zikir-zikir, lafaz-lafaz puji-pujian yang kita baca di celah-celah tadi tu. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Sebab tu dikatakan, orang yang sentiasa sembahyang dan dia jaga semayang sehinggalah termasuklah zikir-zikir ni, keadaannya sentiasa bersih laksana baru lepas mandi. Gitu kan. Lepas mandi kita bersih kan. Begitulah. Itu segala puji bagi Allah. Kadang-kadang kita bukan saja memuji Allah, kita juga memuji sesama kita kan. Ada puji sama-sama sayang kita. Dah bagusmu, bijakmu. Ada. Tu kita puji tu. Contoh lafaz-lafaz puji. Rajin dia. Kita puji seseorang kan. Maliklah kita puji tu. Ada. Macam kita kata bijak dia tu. Sebab apa kita puji dia, kata bijak dia, terror dia, cerdik dia. Hakikatnya siapa yang memberi kecerdikan pada dia tu? Kembali kepada Allah. Maka alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Puji dia nampak Allah. Begitu. Maka sesama kita makhluk yang sepatutnya kita puji, lebih-lebih lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji Nabi. Ada kadang-kadang belah kita ni bukan setakat puji berselawat saja, buat majlis pula tu. Majlis puji Nabi kan, baca sirah Nabi, nak mengagung-agungkan Nabi. Dengan sebab jasa Nabi ni terlalu besar, tak boleh nak balas. Kita puji, panggil, buat majlis. Marhaban pula ramai-ramai. Tetapi ada setengah orang marah. Tu masalah juga tu. Gitu Jadi kena faham lah. Akan buat marhaban marah juga, tak tahulah. Salah ke buat marhaban puji Nabi je, bukan puji Abu Jahal. Puji Abu Jahal mana sabar lah nak marah pun. Gitu. Puji Nabi ni pasal Nabi kita. Maka berhaklah kita puji Nabi ni. Dan dalam majlis-majlis puji-pujian itu diselangi dengan salawat. Dan salawat tu pula diberi kelebihan oleh Allah. Barang siapa yang berselawat ke atas tu sekali, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 kali. Tu contoh kita memuji sesama kita. Lebih-lebih lagi memuji Nabi kita sendirilah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Itu dia panggil puji hadis bagi hadis. Kalau kita puji sama-sama kita ni, sama kawan kita ke, sama Nabi SAW, itu puji sesama kita dipanggil puji hadis bagi hadis. Puji yang baharu sesama yang baharu. Makhluk lah. Makhluk puji sama-sama makhluk. Kita lah makhluk ni. Allah Khalik yang bersifat qadim. Itu dua. Kemudian tadi kita puji Allah. Yang kedua, kita puji sama-sama kita. Yang ketiga, Allah puji makhluk. Allah kadang-kadang ada dia memuji makhluk dia.
Contoh, Allah puji hamba-hambanya yang soleh. Allah puji Nabi kita Muhammad SAW. Banyak dalam ayat-ayat, misal dalam hadis-hadis yang menunjukkan Allah memuji hamba-hambanya yang beriman. Gitu. Nanti huraiannya akan datang. Maka hakikat puji-pujian itu lillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Maka kalau kita dapat apa-apa nikmat, kita zahirkan dengan lidah kita yang menunjukkan kita ni memuji Allah. Maka kita, contoh lepas makan, dapat nikmat makan minum, kita pujilah Allah. Alhamdulillah. Itu dipanggil puji lisan. Puji dengan lisan. Yang patut kita syukuri. Setelah kita dapat makan minum, Alhamdulillah. Kita puji dia kerana dia memberi kita nikmat makan minum tadi tu. Gitu. Maka kita pun Alhamdulillah. Tu puji lisan. Sebab ada orang makan minum tapi tak pernah sebut Alhamdulillah. Hak dengarnya sedawa je. Lepas tu, kenyang tak ada sebut Alhamdulillah. Sebut kenyang. Kenyang dah di kursi. Kita nak biar sebut dengan lidah. Sebut ni boleh pahala. Alhamdulillah. Kalau boleh panjang lagi, lagi molek lah. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alna. Siap dengan doa lagi tu. Begitu. Okay. Mula dengan bismillah, sudah dengan Alhamdulillah. Begitu. Apa-apa saja pekerjaan kita nak buat, mula dengan bismillah, sudah dengan Alhamdulillah. Nak makan, bismillah, mula. Sudah Alhamdulillah. Nak belajar pun begitu juga. Turun rumah, nak belajar, bismillah. Nak start belajar, buka kitab, bismillah. Selesai baca kitab, Alhamdulillah. Start motor, bismillah. Selesai sapa dah pasar, nak pergi kedai, Alhamdulillah. Kerana dah sapa dah. Begitu. Okay. Yang kedua, puji dengan anggota. Tadi puji dengan lafaz. Bunyi Alhamdulillah. Bunyi Alhamdulillah kena sebut biar bunyi dan kita dengarlah bunyi tu. Bukan semata-mata sebut dalam hati. Waktu bukan berlafaz begitu. Biar bunyi dan kita dengar Alhamdulillah. Kalau dalam hati kita tak zahirkan, jadi kita tak nampak kita memuji zat yang maha mendengar tu. Hati ni hatilah. Ni dia panggil bab berkait dengan syukur hati pula tu. Syukur hati ni misalnya rasa redha dengan Allah sebagai Tuhan yang sebenar, Tuhan kita. Rasa yakin tak ada sifat-sifat yang mazmumah. Buang sifat-sifat dengki, sifat-sifat marah. Ini termasukkan dengan sifat-sifat terpuji, mahmudah. Gitu. Kemudian syukur dengan makna kita terjemah dengan anggota tubuh badan kita. Sebagai tanda kita Alhamdulillah. Ucap terima kasih lah. Alhamdulillah ni bahasa kita. Ada Arab sebut syukran. Perkataan syukran tu jadi syukur. Syukur ni terima kasih. Tak. Kan kita, kawan-kawan kita, misal dia bagi apa-apa sesuatu pada kita. Dia bagi buah rambutan ke, buah durian ke. Kita pun ucap terima kasih. Dia pun berasa seronok. Kan begitu kan? Begitu. Tapi kalau tak ucap terima kasih, dia berasa lain selalu. Dia akan jadi begitu. Maka apatah lagi nikmat-nikmat yang Allah beri pada kita ni, kita kena banyak ucap terima kasih. Dengan ucapan syukur, bukan saja terima kasih dengan lidah.
termasuk kita berterima kasih dengan anggota badan kita ni. Terima kasih mata, lagu mana? Terima kasih telinga, lagu mana? Terima kasih tangan, kaki dan segala anggota lah. Yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin pun ada. Bidayatul Hidayah dia pun ada. Gitu. Di antaranya disebut peliharalah 7 anggota. Pelihara 7 anggota kita ni. Kerana 7 anggota ni banyak terlibat dengan maksiat. Okay, maka diminta jaga, pelihara sungguh-sungguh. Apa dia 7 anggota tu? Mata. Mata yang berterima kasih, dia memandang kepada ayat-ayat Allah misalnya. Bila dia memandang pemandangan-pemandangan, dia teringat kebesaran Allah. Itu syukur mata. Ya. Anggota telinga 2. Jaga telinga dari jatuh kepada perkara maksiat. Hentikan dengar benda-benda yang dusta, cerita-cerita yang tak tahu sahih tak sahih, ataupun perkara yang disebut sebagai maki hamun, mengumpat. Itu telinga lah. Kita jangan duduk tupang sekali lah maknanya kalau ada situ. Ada banyak dia ni kan. Belakang rumah, duduk lepak, duduk atas gerai. Siap goyang kaki lagi. Duduk pop-pak. Ni bertambah sikit. Dia jaga telinga kita. Kemudian anggota lidah tadi. Lidah kita ni nak kena jaga. Pelihara lidah dari cakap benda-benda yang bukan-bukan. Cakap benda-benda yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Apatah lagi membuat fitnah dan dusta. Jaga lidah. Ada 3 anggota tu. Lagi anggota tangan pun nak kena jaga juga. Dari membuat zalim pada orang. Ni tangan ni dia boleh buat apa-apa ni. Buat zalim pada orang, curi kelapa sawit orang. Tangan, kerja-kerja tangan. Pukul orang. Pelihara anggota tangan ni. Kemudian anggota perut. Perut ni jaga perut kita ni. Jangan dimasukkan makan minum yang haram. Perut anak cucu kita pun nak kena jaga juga. Bukan perut kita saja. Anggota perut pun nak kena jaga juga. Kerana kalau masuk sumber-sumber yang haram, dia akan memberi kesan yang sangat negatif dalam hidup seseorang. Bukan saja kesan tu di dunia, bahkan terkesan sehingga ke akhirat. Yang Nabi sifatkan barang siapa yang dia hidup dengan makan minum yang haram, maka fannaru aula bih. Maka api neraka lebih aula dengan dia esok-esok. Tu. Nak jaga makan minum kita, pastikan yang halal. Sumber yang halal dan kita belanja pun ke tempat yang halal. Kemudian anggota seterusnya, berapa dah? Ambil dari atas, 7 mudah ni. Mata, telinga, lidah, di kepala ni 3 dah. Tangan 4, perut 5, bawah lagi kemaluan 6, kaki 7. Ini semua nak kena jaga ni. Sebagai tanda kita, Alhamdulillah. Sebagai tanda kita berterima kasih dengan anugerah anggota ini. Baik. Termasuklah anugerah pemikiran atau hak rohani. Penulis nak nulis ni Allah bagi dia rezeki ilham. Maka alhamdulillah wa bihi nasta'in. Dan dengannya kita minta tolong. Alhamdulillah bila Allah dah tolong ni jadi mudah sikitlah berjalan ni. Begitu. Baik.
Segala puji bagi Allah yang menunjukkan dengan wujudnya itu oleh sekalian kainat. Segala puji bagi Allah yang menunjukkan terjemahan dari dalla biwujudih. Dalla tu. Dalla ya dulu lah. Dalla ni orang ngaji nahu fi'il madhi. Fi'il madhi. Dalla biwujudihi, menunjukkan dengan wujudnya. Allah nak tunjuk pada kita-kita semua ni. Kita-kita ni dia panggil kainat. Kainat. Kainat ni makhluk lah. Allah tunjuk mengenai kewujudan dia tu dengan Allah mencipta sekalian yang ada ni. Kainat, yakni makhluk. Siapa yang boleh mencipta sekalian kainat ini? Selain daripada Allah, tak ada. Tak ada siapa boleh buat. Tak ada siapa boleh buat langit. Tak ada siapa boleh buat bulan, bintang, matahari. Tak ada siapa boleh buat manusia kita ni. Lepas tu siapa yang buat ni? Allah. Mana dalil dia? Tu, makhluk-makhluk tadi tu. Ada tu menunjukkan ada yang mengadakan. Ada yang menciptakan seluruhnya. Bulan, bintang, langit, alam ini. Gitu. Ya. Alam ini dia tidak ada secara spontan gitu. Kita ini pun tidak ada dengan semula jadi. Mesti ada yang menjadi. Mesti ada yang mencipta. Itu hakikatnya begitu. Okay. Baik. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin al-mursal bil ayatil wadihat. Dan rahmah Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disuruh. Yang disuruh tu terjemahan dari al-mursal. Isim maf'ul. Orang ngaji nahwu dipanggil al-mursal. Nabi kita ni yang disuruh. Siapa yang menyuruh? Allah lah yang menyuruh. Dia yang disuruh. Maka Nabi itu disebut dengan Rasul. Utusan. Penghulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disuruh daripada Tuhannya. Nabi itu disuruh daripada Tuhannya, yakni Allah. Disebut dengan Muhammad Rasulullah. Muhammad itu pesuruh Allah. Dia bukan pesuruh siapa-siapa. Pesuruh Allah. Gitu. Disebut dengan istilah Muhammad Rasulullah. Sebab tu kita ucapan Muhammad Rasulullah ni sangat mahal. Sehingga orang kafir kalau nak masuk Islam pun dia kena sebut ni. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kena sebut situ. Dan sebutan yang seumpamanya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gitu. Dengan beberapa alamat yang nyata bil ayatil wadihat. Itu terjemahan dia. Bil ayat, dengan ayat-ayat, yakni alamat-alamat, tanda-tanda, bukti-bukti. Wadihat, yang jelas nyata dah. Memang Muhammad ni Rasulullah sungguh. Memang Nabi sungguh. Bukan Nabi palsu. Sebab ada orang yang mengaku jadi Nabi. Bahkan ramai orang mengaku jadi Nabi, jadi Rasul. Lepas tu, iya ke tak? Tengok ada tanda-tanda tak kenabian dia tu. Wadah ke tak wadah? Jelas ke tak jelas tanda tu. Dan ada mukjizat ke tak hak mengaku jadi Nabi, jadi Rasul tu. Begitu. Kalau tak, maka bukan Nabi, bukan Rasul lah.
Adapun nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam diberi tanda-tanda kerusulan dan kenabiannya mengikut zaman nabi-nabi masing-masing lah. Nabi Ibrahim zamannya Allah tunjuk tanda dia seorang rasul, diberi mukjizah. Lalu dia dibakar dalam api kan. Orang capak dia dalam api. Tapi tak mati Nabi Ibrahim ni. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu setengah ayatnya cerita begitu. Ada api, sejuklah. Jangan kamu hangus, jangan bakar Nabi Ibrahim ni, jangan. Ya narukuni, hendaklah kamu jadi sejuk. Bardan wa salama, sejuk dan selamat atas jasa Ibrahim alaihissalam. Gitu. Itu tanda kenabian dan kerusulannya. Sehingga disaksikan orang sekeliling zaman tu. Namrud raja hak zalim pun, rakyat dia, askar-askar dia tengok pelik Ibrahim ni. Warna tak hangus. Itu tanda kerusulan sungguh. Cuba capak orang lain tengok hangus tak? Hangus retung. Tapi bila capak Nabi Ibrahim ni tak hangus. Itu tanda dia tu rasul sungguh dan dia mengaku dia inni rasulullah ilaikum. Semua ucapan nabi-nabi ni mengaku kepada kaum dan umatnya masing-masing bahawa ia adalah rasul. Ia tak boleh rasul buat senyap. Ia kena khabar korang. Inni rasulullah. Aku ni utusan Allah. Ilaikum, kepadamu. Percayalah apa aku nak khabar ni. Aku bawa risalah ni dari Allah. Aku nak khabar, nak dakwah, nak nasihat, banyaklah. Lafaz dalam Quran tu. Semua nabi-nabi, rasul-rasul tadi mengajak pertama sekali mentauhid, menyembahkan Allah. Semua nabi-nabi mengajak menyembah Allah. Tak nabi-nabi, rasul-rasul dulu tu. Bukan nabi kita saja. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Syu'aib, Nabi Harun. Semua mengajak i'budullah, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuh. Tak ada dah Tuhan kamu yang lain selainnya, selain Allah saja. Marilah kita sembah, tinggallah sembahan-sembahan berhala, sembahan-sembahan yang karut-karut. Ini bukan Tuhan. Tuhan sebenarnya Allah. Menyebabkan ada orang setuju, ada orang tak setuju seruan nabi-nabi ini. Ada orang sokong, ada orang tak sokong. Ada orang boleh terima, ada orang tak boleh terima seruan dakwah nabi-nabi ini. Itu sunnatullah. Begitulah keadaannya. Sejak zaman dulu, siapa learning. Dan ni pun ada juga orang tak suka Islam ni. Padahal dia sendiri orang Islam. Tak suka undang-undang Islam ni. Padahal dia sendiri orang Islam. Tu. Maka Allah beri tanda-tanda yang jelas kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Lebih-lebih lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ayat tanda-tanda kerasulannya wadihat yang sangat nyata, sangat jelas. Melalui setengahnya mukjizat-mukjizat. Dan mukjizat yang di antara yang teragung, mukjizat Al-Quranul Karim. Ini tanda-tanda kerasulan Nabi SAW. Mukjizat Quran. Dan rahmah Allah dan salamnya. Itu terjemahan dari wassalatu wassalam. Wassalatu wassalam dan rahmah Allah. Salawat dengan mana? Rahmah. Kalau Allah bersalawat dengan mana Allah menurunkan rahmah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan salamnya, Allah pun mengucap salam ke atas Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana yang biasa kita dengar kan. Orang lelaki lah biasanya pergi semayang Jumaat ni. Biasa dengar Tok Khatib. Kadang Tok Bilal pun sebut. Ada ayat berkaitan dengan selawat tu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat. Berselawat ke atas Nabi. Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi.
Allah berselawat dengan mana Allah menurunkan rahmah. Malaikat berselawat dengan mana malaikat berdoa agar diturunkan rahmah yang melimpah ruah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita pun dituntut berselawat. Kalau Allah berselawat, takkan kita tak selawat. Kalau malaikat pun berselawat, takkanlah kita tak selawat. Allah yang maha pencipta tu pun berselawat. Maka kita ni yang dicipta, maknanya sepatutnya lebih-lebih lagi lah hamba dia ni. Maka Allah minta kita berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah ke atasnya. Ke atas Nabi SAW. Wasallimu itu salam. Dan berilah ucapan salam dengan sepenuh-penuhnya. Di antaranya selawat dan salam tadi itu, salam dengan disebut salawat Ibrahimiyah. Dibaca tahiyah tu kan, at-tahiyyatul mubarakatus salawatul tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Itu kita ucap salam pada Nabi tu. Gitu. Dalam semayang pun kita ucap salam secara tak langsung. Ada orang tak sedar ucap salam pada siapa tak tahu. Semayang. Dia gaduh dia nak pergi tempat lain ni. Dia tak sedar dia beri salam pada Nabi tu. Tak, sebagaimana dia beri salam masa di luar semayang. Kan? Lain tu kan. Mari beri salam luar semayang, dia berasa sedar sikit. Nak pergi rumah situ, rumah saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia sedar tu. Tapi dalam semayang beri salam pada Nabi macam tak sedar. Tahiyyatul mubarakatuh salawat. Assalamualaikum. Ya. Baca laju pula tu. Begitu. Okay. Dan Allah berjanji, Nabi SAW sebut, barang siapa yang berselawat ke atasku sekali, maka Allah berselawat ke atasnya 10 kali. Itu lebih berselawat atas Nabi ni. Kata setengah ulama bahasa, perkataan selawat ni diambil dari juga mustaq dari wasala. Itu kata setengah. Wasala ni gimana? Sambung biar sampai. Okay, sambung. Jadi kita berwasilah dengan Rasulullah supaya sampai kita dengan Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah dengan makna yang lain juga dengan makna ad-du'a. As-salah ay ad-du'a. Selawat dengan mana doa. Okey. Selawat dengan mana doa. Kataan as-salah kita sebut salah juga. Selawat ni dengan mana as-salah. Dia je sini as-salah. Bukan as-salah as-semayang tu. Tetapi dalam sembahyang itu juga ada salah, ada salawat. Kan dalam sembahyang tu ada salawat kan. Nak kabarnya besarnya salawat ni. Sehingga ia menjadi salah satu rukun dari rukun-rukun solah. Selawat di antara ni. Kalau selawat tu kecil, nescaya dia tak jadi siapa rukun gitu. Mana bila dah jadi rukun ni, maknanya perkara ni besar lah, selawat. Allah pun berselawat, kemudian dia minta kita ni kena selawat juga. Sehingga jadi rukun dalam sembahyang. Kalau sembahyang tak selawat, tak sah sembahyang. Besar tu. Gitu. Dan Nabi sebut dalam setengah hadis-hadis yang lain, barang siapa yang banyak selawatnya ke atasku, maka di akhirat esok-esok, dia hampir denganku, dekat dengan dia di mahsyar. Banyak selawat, waktu dekat. Banyak lagi, kau dekat lagi. Gitu. Jadi kita cubalah ringan-ringankan lidah kita ni bersalawat. Mudah je selawat ni. Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling ringkas tu. Allahumma salli ala Muhammad. Ataupun nak tambah Sayyidina pun boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Macam-macam lah cara-cara selawat ni. Boleh. Yang penting ada perkataan selawat tu. Allahumma sal, ada sal. Cuma setengah-setengah orang dia tersilap baris. Dan kalau wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ke wa sallim. Itu keliru setengah-setengah orangnya begitu. Ada kadang Tok Imam sejik pun, Tok Imam surah pun, baca doa pun disilap di hujung tu. Silap baris lah. Tak ada masalah. Mana tak lari. Ada panggil lahanu khafi. Salah kecil je. Wa sallallahu ala kunut kan. Kadang setengah-setengah Tok Imam baca subuh kunut tu kuat kan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ke wa sallim. Hak situ betulnya wa sallam. Dia wa sallam tu dia ataf dari wa sallallahu. Wa salla tu. Selawat dan salam. Maka di hujung wa sallam. Bila nak baca wa sallim? Boleh tak? Boleh. Bila kita tukar jadi fi'il amar. Contoh, Allahumma salli. Bagi bawah lam. Hazaf ya. Harfu illah tu. Allahumma salli wa sallim. Betul. Allahumma salli wa sallim. Wa salli wa sallim. Takkan wa salli wa sallam pula. Lari baris tu. Tak serasi lah dua tu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kalau nak amar, fi'il amar belaka. Tambah wa barik pun fi'il amar juga. Kalau nak jadi fi'il madhi, biar madhi belaka. Salla, sallama, wa baraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kalau nak madhi, madhi belaka. Kalau nak amar, amar belaka. Ini kaedah dari segi bahasa lah. Baik. Lebih-lebih lagi hari Jumaat. Penghulu segala hari, cuba kita pertingkatkan selawat berbanding hari-hari biasa. Dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disuruh daripada Tuhannya dengan beberapa alamat yang nyata. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung semula akan datang. Wa ala alihi wa ashabihi ila akhirih. Setakat tu dulu insyaAllah. Panjang ngomong, kita sambung semula. Hadza billahi taufiq. InsyaAllah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan. Okey. Syukran Ustaz.